Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pujuk hati kecil kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk betul-betul menghargai apa yang Allah berikan dalam hidup kita, bermula daripada kita tidak ada nama, tidak disebut, sehinggalah hari ini nama disebut dan kita menggunakannya menggunakan pelbagai nikmat yang Allah bagi ni untuk dunia dan akhirat kita. Dan kalau kita fikir beberapa jam yang lepas, sejak dari kita mula bangun pagi, kan, tak buka mata lagi, bila kita dapat rasa aku masih hidup. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, alladhi ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kami selepas mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah jualah kita akan kembali, kita akan dibangkitkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur boleh datang dalam pelbagai faktor. Dan syukur juga boleh diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Bahasa lidah, bahasa badan, bahasa hati dan perasaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai segala-galanya, sama ada kita ucapkan syukur ataupun kita buktikan dengan perbuatan ataupun kita hanya mampu dengan perasaan kita sampai tak terungkap dan tak terbuat, cuma dia datang perasaan yang cukup terharu bila Allah beri kita nikmat. Itu pun dah cukup besar sebenarnya. Baiklah, untuk hari ini saya ingin bercerita tentang surah yang boleh kita mulakan untuk didik, untuk jinakkan anak kita dengan Al-Quran. Percayalah, walaupun anak-anak kita ni, seandainya lah kita masih lagi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala anak kita dalam usia sekarang ni, dalam 4 ke 5 tahun, 6 tahun, mungkin agak sukar kalau kita nak train dia hafal banyak surah. Ataupun boleh jadi sekarang ni pun, dalam usia sekarang ni pun, belum lagi dia boleh sebut dengan baik. Okey? Tapi dekat sini ada polemik. Di antara membuatkan dia ikut silibus, bermula daripada alif, ba, ta, tha, kemudian a, ba, ta, tha, kan? I, b, t. Maksudnya dia ikut huruf baris atas, baris bawah, baris hujung, kan? Fathah, kasrah, dhammah, kemudian gabungkan dua huruf. Maknanya dia ikut flow yang ada dalam buku qiraati. Ataupun dalam kaedah nuraniyah, ataupun dalam muqaddam lah kalau orang kampung panggil, kan? Okey, ataupun kita jinakkan dia tanpa tunggu dia ikut step sepenuhnya. Maknanya, kalau sebelum ni kita dah cakap, kita nak jinakkan anak kita, kita bawa dia ke masjid, ke surau, ke ma'had tahfiz, berkawan dengan kawan-kawan yang hampir sebaya dengan dia atau usia lebih sikit dalam 2-3 tahun. Sekurang-kurangnya dia dah mula rasa, wah, seronoknya dunia ini. Okay, so kita kena teruskan dengan cara lepaskan apa yang dia mampu. Jangan sekat, jangan hadkan. Maknanya apa? Walaupun dia tak pandai lagi, dia tak habis pun lagi qiraati 1,
Tapi kita dah mula jinakkan dia hafal surah Al-Fatihah. Okey. So, tajuk saya surah apa dahulu selepas Al-Fatihah. So, bagi saya kebanyakan ataupun majoriti ibu bapa walaupun anaknya tak pandai lagi muqaddam, buku qiraati tak habis walaupun level 1. Tapi dia dah mula jinakkan anak dia dengan bacaan Al-Fatihah. So, persoalan saya ialah apa lagi surah selepas Al-Fatihah? Okey, apa lagi surah selepas Al-Fatihah? Kita nak mulakan dengan surah apa dahulu? So, setiap orang ada pendekatan yang berbeza. Cuma asasnya apa? Asasnya ialah jangan limitkan anak-anak untuk biar mereka menghafal Al-Quran selepas pandai qiraati ataupun dah habis level kenal huruf. Okey? Biarkan mereka menghafal dan sebaik-baik permulaan untuk hafal surah ialah hafal surah Al-Fatihah. Dan percayalah, teknik talaqi maksudnya kita membaca dan anak kita ikut. Talaqi musyafahah. Kita baca, anak kita ikut apa yang keluar daripada syafah, mulut kita. Itu adalah teknik yang paling berkesan. Sebab itulah anak-anak kita, walaupun mereka masih lagi 2 tahun, 3 tahun, kecil lah kan. Tapi dia dah pandai sebut macam-macam. Sebab dia memang follow, tiru apa yang kita cakap. Dan memang kadang-kadang masa kita dukung dia tengok muka kita tengok muka dia, kita cakap sesuatu dan dia cuba nak ikut dengan mulut dia. So, sama juga kita gunakan dekat Al-Quran. Maknanya, tak perlu tunggu untuk habiskan silibus. Mulakan saja dengan apa yang membantu untuk masa depan dia, dunia Al-Quran dia, jinakkan dia dengan Al-Quran dan yang paling asas ialah Al-Fatihah. So, saya tak nak sentuh Al-Fatihah ni. Sebab Al-Fatihah ni dah ramai dah kot orang guna. Teknik jinakkan anak ataupun latih anak baca dan hafal surah Fatihah. Okey. So, apa lagi surah selepas itu? Okey, jawapan dia ialah dalam banyak-banyak surah pendek selepas Ad-Duha, ni kalau kita buka juzuk Ammah, juzuk 30, kita terus pergi dekat pertengahan juzuk 30. Di situlah bermulanya surah pendek daripada Ad-Duha sehinggalah An-Nas. Okey. So, cara dia ialah kita cuba memperdengarkan bacaan daripada surah Ad-Duha sehinggalah An-Nas. Ataupun kalaulah kita berjaya buatkan susunan dia terbalik, dengar daripada An-Nas sampailah Ad-Duha. Dan kita perhatikan anak kita paling suka sekali surah apa. Dan boleh jadi surah yang paling dia suka tu bukan surah yang paling pendek yang kita rasa, oh dia kena hafal surah yang paling pendek. Tak semestinya. Sebab Al-Fatihah dah membuktikan surah 7 ayat boleh dihafal dengan baik. Jadi, apa salahnya untuk surah selepas Al-Fatihah ialah kita biar mereka pilih surah yang paling mereka suka dengan cara mendengar. Okey, so ni teknik pilihan pertama. Maksudnya, kita bagi dia dengar, kita detect. Oh, dia paling suka sekali bila sampai ke ayat ni. Sebab apa? Imam ni baca dekat ayat ni, dia suka rentak ni. So, surah tersebut akan menjadi surah kegemaran anak kita. Okey, sebab apa? Sebab kita dah detect, oh kat sinilah yang paling dia suka ulang. Walaupun kita dah tutup, saat lagi dalam kereta dia baca lagi. Nampak tak? So, kita mulakan untuk dia hafal surah kedua dalam hidup dia, ambil surah tersebut. Boleh jadi dia adalah surah Alam Nashrah. Boleh jadi dia adalah surah Qul Huwallahu Ahad. Apa-apa sahaja surah, yang penting pilihan yang paling dia suka berdasarkan pendengaran tadi ni. Dan boleh juga kita gunakan teknik kalaulah anak kita ni dah okey kalau kita tunjuk dekat dia, kan. Kita buka muka surat daripada An-Nas sampailah Ad-Duha, kan. Kita belek, kita biar dia sendiri yang pilih. Okey, dalam muka surat yang dia suka tu, surah apa yang dia nak kita selalu ulang-ulang sebut dekat dia. Okey, tapi yang tu mungkin anak-anak yang dah advance sikit sebab dia pandai memilih menggunakan penglihatan, pembacaan. Memang dia tak boleh baca tapi dia capture. Oh, surah ni lah sebab surah ni ada bunga kat sini ke apa ke. Kita tak tahu sebenarnya apa yang ada dalam fikiran mereka untuk menentukan inilah surah yang paling aku suka. Kita tak tahu. So, yang pertama kita guna teknik
biar mereka dengar dan pilih sendiri. Yang kedua, kita guna teknik biar mereka tengok dan pilih sendiri. Okey, biar mereka tengok dan pilih sendiri. Okey, so ni antara dua teknik yang boleh kita guna untuk mereka pilih surah tersebut. Dan apabila mereka dah pilih surah, inilah masa untuk kita pula. Okey. Dan saya percaya sangat kalaulah dia pilih surah daripada Ad-Duha sampai An-Nas, confirm surah tu insya-Allah kita dah hafal. Insya-Allah. Kalaulah kita bukan jenis yang menghafal surah-surah belakang, surah pendek ni, kan? Itulah masanya untuk kita pula berlatih menghafal surah yang menjadi kegemaran anak kita. So, nampak tak dekat situ? Sebenarnya anak kita telah pun menjadi batu loncatan untuk kita juga terjun dalam dunia menghafal Al-Quran. Walaupun kita bukan Al-Hafiz, hafal 30 juzuk ataupun masuk Ma'at Hafiz, kena hafal ikut silibus dia sampai habis. Tak. Apa surah pendek pun jadilah. Tapi surah pendek yang kita hafal tu, function dia untuk anak kita dan juga untuk kita. Memang asasnya dalam kes ni, kita nak hafal untuk anak kita. Kan? Tiba-tiba dia pilih lah, katakanlah dia pilih Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey? Dia pilih Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadar. Kita tak tahu dah dia suka surah tu. So kita pun berlatih menghafal sampai kita cekap, kemudian kita gunakan dekat anak kita. Untuk kita buatkan anak kita dapat menghafal, kita kena ingat cara anak kita menghafal tak sama macam kita menghafal. Mungkin kita menghafal, kita baca ulang-ulang last kali kita hafal. Tak. Untuk anak kita ialah satu hari mungkin dia inna saja. Inna saja. Kemudian hari kedua inna anzalna. Tak ada masalah. Biarlah last kali dia berjaya menghafal satu surah dalam tempoh 10 hari, dalam tempoh 2 minggu. Tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya setiap kali kita dukung dia ke, kita bersama dengan dia ke, waktu kita dengan dia, waktu Al-Quran antara kita dengan dia tu, maknanya kita fokus dekat surah tu sahaja. Okey, so sekurang-kurangnya anak kita bila dah habis satu surah ni, dia dah ada satu bekalan surah kalau dia nak berlakon semayang sama-sama dengan kita. Sebab apa? Budak-budak memang dia tak diwajibkan lagi semayang, tapi sekurang-kurangnya dia dah mula rasa macam seronoknya. Ayah aku semayang, aku pun boleh semayang. Sebab apa? Aku dah baca surah, aku dah hafal surah Fatihah. So masa kita jadi imam contoh, anak kita kat belakang, kita baca Al-Fatihah, dia dah mula mendengar. So memang surah Fatihah ni senang nak hafal lah sebab kita selalu memperdengarkan dia. So sama juga dalam surah-surah yang lain tu, maknanya bila kita baca Inna Anzalna, dia pun dah mula ikut dengan baik. Okey, sehinggalah capai 100% dia ikut dengan baik. Okey, dan percayalah anak-anak ni walaupun dia umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka mempunyai otak seperti span. Dia serap segala-galanya. Sebab itulah pendekatan yang kita perlu guna ialah fokus. Okey, kita tak boleh biarkan dia hafal sesuka hati dan tak ikut rentak. Ataupun tak tersusun. So, susunan yang kita buat sekarang ni ialah susunan mulakan dengan yang dia suka. Ada orang mulakan dengan surah pendek. Kalau saya punya pendekatan bukan surah pendek. Pendek-pendek juga, tapi mulakan dengan surah yang dia suka. Percayalah, apabila seseorang itu buat dengan kesukaan, dengan disebabkan dia gemar terhadap apa yang dia nak buat tu, dia akan buat dengan sehabis baik dan boleh bertahan lama. Berbeza dengan kalau yang kita pilihkan surah untuk dia. Okey, tapi tak ada masalah juga kalaulah kita adalah mak ayah yang nak disiplinkan anak, kita yang pilihkan surah dan dia kena menghafal. Cuma dekat sini ada satu lagi elemen tambahan yang kita perlu tambah dekat anak kita, iaitu kita kena cari unsur yang menyebabkan dia suka kat surah tersebut. Mungkin dengan cara lagunya. Masa kita baca tu sekali dengan lagu. Okey. Ataupun mungkin dengan cara suasananya. Memang surah tak akan berubah. Kan? Inna A'tainah juga. Tapi mak ayah A, dia masukkan unsur-unsur yang boleh menyeronokkan. So anak tu bila baca surah, bila menghafal surah Inna A'tainah, dia jadi seronok. Sebab apa? Dia terkenangkan suasana yang setiap kali dia nak hafal surah Inna A'tainah, mak ayah bawa dia pergi taman. Sebelum main bola dekat padang ataupun abah main kejar-kejar, kita baca dulu Inna A'tainah.
Nampak tak? So, benda tu boleh membuatkan dia rasa seronok, gemar dengan surah tersebut. Nanti surah yang lain mungkin pendekatan cara lain, lagu lain pula ke contohnya. Okey, aktiviti yang lain pula ke. Okey. So, ini antara yang boleh membantu untuk anak kita jadi jinak dengan Al-Quran kerana mereka tidak merasakan dunia Al-Quran mereka hanyalah statik. Kalau nak baca Quran, mesti duduk keras depan mak ayah, buka, standby bawah peha rotan, okey, tengking-tengking, marah-marah, ada ugut. Kalau tak yang ni, nanti tak boleh dapat yang tu. Sebenarnya benda tu tidak membantu untuk dia gemar, jinak dengan Al-Quran. So, kod mana pun kita akan bermain dengan dia. So, apa kata kita gunakan teknik umpan. Lebih baik daripada teknik ugutan. Umpan ni ialah benda tu, benda cantik, makanan kegemaran, sedap. Tapi sebenarnya bila dia ngap makanan kita tu, kita tarik dia dulu. Dia jadi kita punya, kalau dalam mengail tu kira mangsa lah kan. Tapi dalam mendidik anak, memang anak kita ni adalah anak yang mudah diumpan. Percayalah, Allah memang buat seorang mak dan ayah diberikan anak yang mudah diumpan. Cuma adakah kita pandai mencari umpan? Soalan dia. Adakah kita pandai mencari umpan? Sebab satu-satu benda yang anak kita suka, sebelum dia ambil, dia buat benda yang dia suka tu, dia kena buat dulu benda yang kita suka. So tak pelik lah kalau kita nak suruh apa-apa dekat anak kita, kita akan kata, nak tak lepas ni abah belanja aiskrim? Nak. Okey, kalau macam tu, kena buat yang ni dulu. Percayalah, dia akan buat dengan baik. Sebab apa? Umpan kita aiskrim. Kan? Nak pergi tak rumah Wan? Nak pergi tak rumah Haki? Nak pergi tak jalan-jalan? Nak? Okey, kalau nak, kena mandi dulu. Kalau nak, kena yang ni dulu. Dia dah mula faham arahan kita. So, dia akan buat. Sebab apa? Kita umpankan dia dengan benda yang jauh di hadapan dan benda yang dia suka. So, ni antara mentaliti ataupun psikologi untuk kita jinakkan anak kita dengan Al-Quran. So, kita apply dalam dunia hafalan. Okey? So, ada orang petikai, takkan kecil-kecil lagi nak suruh hafal? Tak ada masalah sebenarnya. Sebab anak kita walaupun dia tak kenal alif bata, dia boleh kenal Fatihah dulu. Dia boleh baca bismillah dulu. Memang macam tu pun Allah buat. Dan memang orang dulu-dulu pun macam tu juga. So, tak ada masalah kalau kita guna teknik yang sama. Okey, kita guna teknik yang sama. Saya tak nak ambil masa yang panjang untuk huraikan teknik ni. Tapi sekurang-kurangnya, saya harap tajuk kita hari ini, surah apa dahulu selepas Al-Fatihah dapat merungkaikan persoalan yang saya timbulkan tersebut. So, jawapan dia ialah kita tak kisah surah mana-mana pun antara Ad-Duha dengan An-Nas. Tapi kita buatkan supaya dia sendiri yang pilih berdasarkan apa yang dia suka. Dan untuk umpan untuk wujudkan suasana dia memilih tersebut, kita gunakan dalam tempoh 1 hari, 2 hari, 3 hari ke macam tu, ulang-ulang biar dia dengar surah antara An-Nas dengan Ad-Duha tadi ni. Ataupun kita sendiri dalam sesi kita, waktu sesi Al-Quran kita dengan anak tu, kita biar dia pilih sendiri muka surat tu kan. So, sama ada buka Al-Quran ataupun buka Muqaddam ataupun buka apa-apalah slide ke apa ke. Okey, so biar dia pilih sendiri melalui penglihatan ataupun melalui pendengaran, bila dia pilih, percayalah itu tanda dia suka, dan bila dia suka, lebih mudah untuk kita train dia, kita jinakkan dia untuk menghafal satu surah selepas Al-Fatihah. Dan dia sekurang-kurangnya menjadi bekalan ketika dia follow kita sembahyang sunat ke contohnya, ataupun ikut kita di masjid. Okey, dia dah mula rasa macam aku pun pandai baca. So, benda tu akan menaikkan semangat dia untuk apply surah-surah yang baru. So, lepas satu surah dapat surah kedua. So, ngam-ngam lah. Bila dia sembahyang sunat, Fatihah dia dah boleh dah memang. Kemudian dia ada satu surah bekalan, kemudian satu lagi surah bekalan. So, lengkaplah kalau dia nak tiru kita sembahyang walaupun umurnya belum mencecah 7 tahun. Jadi cukuplah sekadar itu perkongsian pada kali ini. Saya minta maaf seandainya apa yang saya kongsikan bukanlah suatu yang terlampau wow, okey, tapi bagi saya dia sesuatu yang dapat membantu mereka yang sedang mencari teknik-teknik yang mudah dan praktikal, simple and practical untuk kita train, untuk kita jinakkan anak kita dengan Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu bantu kita, permudahkan urusan kita dalam mendidik anak kita. Okey, ataupun bagi mereka yang telah pun melepasi usia tersebut, maksudnya
anak dia dah besar, ataupun Allah belum lagi anugerahkan anak, tapi sekurang-kurangnya teknik ni boleh digunakan untuk anak buah masing-masing ataupun anak didik masing-masing. Anak sesiapa saja yang kita jumpa. Manalah tahu kitalah orang pertama yang mengajar surah Al-Fatihah ataupun mengajar surah pertama selepas Al-Fatihah kepada anak jiran kita. Okey, sebab kita dah faham, oh inilah teknik yang simple tersebut. Okey, sebab dia ada mainan psikologi kat situ dan kita tahu apa elemen yang kita nak masukkan. Okey, itu sahaja. Sampai di sini dahulu. InsyaAllah kita ada rezeki kita jumpa lagi di minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.